Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan qudrah dan iradahnya dapat lagi sama-sama kita berhimpun dalam rumah Allah ini, dan mudah-mudahan setiap kali perhimpunan kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan majlis, marilah sama-sama kita membuka majlis ini dengan bacaan Ummul Furqan, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan tengok pada muka surat 314 juzuk yang ke-16 surah yang ke-20, surah Taha, bermula pada ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن اقذفي في التابوت فاقذفي في اليم فليلقه اليم بالساحل. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. هل أدلكم على
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على
ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى صدق الله العظيم. Baik, jadi kita akan tengok sedikit terjemahan dan tafsiran secara ringkas berkenaan tentang ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz auhayna ila ummika ma yuha. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke dalam sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun. Ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah, supaya diambil oleh yakni Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna'a ala aini, dan aku akan melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh, yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan yakni kerana mencarimu, lalu dia bertanya kepada keluarga Fir'aun, mahukah saya tunjukkan kepada kamu orang yang akan memeliharanya? Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan, maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna, dan ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu daripada kesusahan, dan kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan. Falabithta sinina fi ahli Madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa, maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian kamu datang menurut waktu yang telah ditetapkan, wahai Musa. Wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri, pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatiku. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, maka berbicaralah kamu kepadanya yakni Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia beringat ataupun takut. Qala, mereka berdua pun berkata, Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir
kalau dia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Qala la takhafa, lalu Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum. Maka pergilah kamu berdua kepadanya, yakni Fir'aun, dan berkatalah, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik, sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami daripada Tuhanmu. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikut petunjuk. Inna qad uhiya ilayna anna al-'adhaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla, sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa siksa itu ditimpakan ke atas orang yang mendustakan dan berpaling. Qala faman rabbukuma ya Musa, lalu Fir'aun pun berkata, maka siapakah Tuhanmu berdua wahai Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada, lalu Musa pun berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Qala fama balul qurunil ula, lalu Fir'aun berkata, jika demikian bagaimana pula keadaan umat-umat yang terdahulu. Sadaqallahul aliyyul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-38 hingga ayat yang ke-41 ialah kesinambungan daripada ayat yang ke-37 yang saya simpan untuk hurai pada minggu yang lalu. Ayat yang ke-37 Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita berkenaan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa masih lagi kecil. Nikmat yang diberikan dalam keadaan Nabi Musa dan ibu dia dalam keadaan yang sangat susah, namun diberikan nikmat yang sangat besar. Apakah nikmat dia? Daripada ayat 38 hingga ayat 41. Kita tengok yang tu dulu. Bila Allah Ta'ala kata, Allah yang memberikan ilham kepada Musa untuk mengambil satu peti ataupun satu bekah untuk diletakkan Musa ke dalam bekah tu. Hak ni cerita ni dah ma'ruf dah. Nabi Musa diletakkan dalam satu bekah, satu peti, lalu dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Baik, hanyut kat sini ni hanyut macam mana? Adakah mak Nabi Musa letak Nabi Musa ni dalam sungai, dalam bekah tu, hanyut pi serupa macam bawa ayak ni? Baik, pertama kita kena jelas pasal apa mak Nabi Musa simpan Nabi Musa ke dalam peti. Kerana ketika itu Fir'aun telah mendapat satu perkhabaran daripada ahli sihir diraja Fir'aun bahawasanya akan ada seorang budak lelaki, bila dia besar nanti dia akan lawan Fir'aun. Maka Fir'aun mengarahkan tentera-tentera untuk bunuh seluruh budak-budak kecil masa zaman tu. Dan Allah Ta'ala mengilhamkan mak Nabi Musa letak dalam peti tu. Dan bila tadi saya sebut letak dalam peti tu, dihanyutkan ke dalam sungai ni, adakah dihanyut terus sampai lagu tu? Tak. Diikat peti tu, tali dia ni daripada tali peti dan disambungkan sampai kepada rumah mak Nabi Musa. Bukan biar sama-sama letak dalam peti tu hanyut terus. Tak. Cerita dia dah ikat dah. Bila keadaan nampak stabil sikit, mak Nabi Musa tarik tali tu, bagi sediakan kelengkapan kat Musa AS. Tu cerita dia mula. Sampailah pada satu ketika keadaan tentera-tentera Fir'aun masih lagi mengganah, tak cukup selesai lagi.
Jadi sampailah satu ketika nampak macam reda sikit, mak Nabi Musa nak pi tukar tali. Sama-sama nak pi tukar tali, tiba-tiba terlepas dan dihanyutkan Musa alaihi salam di dalam peti melalui aliran sungai Nil. Allah memelihara Musa alaihi salam sehingga sampai ke istana Firaun. Hak ni yang orang kata ni, tempat yang paling selamat rupanya tempat yang paling bahaya. Tu. Tempat hak paling bahaya tu, rupanya hak itulah tempat yang paling selamat dengan izin Allah. Dari sungai Nil sampai ke tempat Firaun, perjalanan yang jauh, dalam pemeliharaan Allah Musa selamat sampai. Dan ketika itu mak Musa AS tengok dah baby tak ada dah ni, maka berduka citalah dia, berasa kosonglah hati dia. Maka ketika itu mak Nabi Musa ni macam seolah-olah nak mewar-warkan, kata anak dia ni hilang. Kalau bagi tahu kata anak dia hilang, takut sekali tentera Firaun pun cari juga dan bunuh. Itu. Maka Allah Ta'ala menahan perasaan mak Musa AS daripada berkata-kata tentang anak dia ni dah hilang. Itu cerita dia. Bila sampai Musa AS kepada Firaun, Allah Ta'ala mencampakkan kasih sayang kepada musuh dia ni. Kalau ikut-ikutnya dah Firaun cari, tiba-tiba ada budak main kat tempat dia, patut-patut terus bunuh lah. Walaupun dia tak tahu hak ni mungkin musuh dia ke, mungkin kawan dia ke, patut dah sampai tempat dia, patut-patut bunuh. Tapi Allah mengkhabarkan kepada kita, Allah memberikan perasaan mahabbah, kasih sayang kepada Firaun ni ke atas Musa. Firaun rasa kesian, rasa sayang kat Musa. Lalu dipeliharalah Musa alaihi salam. Jadi bila nak pelihara budak, pelihara bayi, dia berhajat kepada ar-ridha'ah, berhajat kepada penyusuan. Hak mak Nabi Musa ni dia tengah risau ni. Hak Nabi Musa kat sini dapatlah nikmat istana. Cuma Nabi Musa ni dia kena menyusu. Tapi nak dijadikan cerita, Allah memelihara apa yang dimasukkan daripada tubuh para nabi dia, mestilah daripada yang berkat dan yang selamat, yang halal. Maka ibu susuan di dalam istana tu semua offer kat Musa, tapi Musa tak mau. Musa tolak, tak mau. Orang nak menyusu, Nabi Musa kuih riau, kira tak mau. Maka Firaun pun pening nak buat lagu mana. Tu cerita dia. Sampailah pada satu ketika Nabi Musa mempunyai, dalam Quran ini disebut sebagai saudara perempuan daripada keturunan Musa, masih lagi melakukan pencarian. Mana Musa ni? Mana budak ni? Lalu sampailah dapat pengetahuan dalam istana Firaun ada seorang budak. Jadi saudara perempuan ni terasa mungkin hak ni lah Musa. Jumpalah orang istana, habaq mau dak ada orang hak boleh jaga budak ni, dia boleh menyusu. Cuba try tengok kut kawan ni, kut Musa ni, budak ni dia mau menyusu kat orang perempuan ni. Hak perempuan yang dimaksudkan ialah mak Nabi Musa. Jadi setujulah orang istana, bawalah Musa kembali kepada mak dia. Lalu mak Musa alaihi salam menyusukan anak dia yang dah hilang dihanyut oleh sungai Nil. Hak ni yang kata percaturan Allah Ta'ala. Di luar jangkaan kita bagaimana Tuhan nak atok hidup kita ni. Dipendekkan lagi cerita tuan-tuan. Mak Nabi Musa ketika menyusu Musa AS berasa seronok, tak sangka dah nak habaq kata ni anak dia, sakit takut kena bunuh. Maka dibiar dan didiam begitu sahaja sambil menyusukan anak dia ni. Maka bila istana, pegawai-pegawai istana nampak Musa ni selesa dengan perempuan ni, yakni mak Nabi Musa, lalu diupahlah mak Nabi Musa untuk berkhidmat di istana Firaun sebagai ibu susuan kepada Musa. Secara tak langsung mak Musa alaihi salam mendapat kemewahan dalam istana Firaun.
Tu dia cerita. Baik, saya kita syarah yang tu. Dan bila dah selesai kat situ, maka bersenanglah hati mereka. Kemudian pada ayat yang ke-40, Allah Ta'ala menceritakan kisah Musa alaihi salam apabila sudah meningkat dewasa. Apabila sudah ada beberapa pemberontakan kecil antara Musa dengan Fir'aun, maka larilah Musa daripada istana Fir'aun. Dan apabila sampai satu tempat, kalau tuan-tuan tengok pada ayat ni, wa qatalta nafsa, dan sesungguhnya engkau telah membunuh satu orang jiwa. Ketika Musa melarikan diri daripada Fir'aun, hak ni bukan lari dengan pengikut lagi, ni lari dalam kelompok yang sedikit sahaja, bukan lari masa duk lawan dengan ahli sihir. Tu perjumpaan ataupun larian yang kedua. Ni hak mula-mula lari ni. Ketika lari tu sampai di satu tempat di kawasan Mesir, Nabi Musa jumpa ada dua orang pemuda, satu daripada kaum Bani Israel, yang kedua daripada kaum Qibti, orang Mesir. Berkelahi. Jadi berkelahi. Orang Bani Israel ni suruh minta tolong Musa, pasal kita ni geng, kita ni Bani yang sama, tolong Ustaz. Maka Nabi Musa sekali saja tumbuk, kawan tu mati. Maka perkara ni Nabi Musa kata, kalau ayat ni dia ada dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-15. Bagaimana Musa kata, aku terpedaya dengan syaitan. Ni cerita sebelum Nabi Musa menjadi rasul. Ni kisah ni, Nabi Musa tak sangka dengan sekali tumbukan tu mati. Kira Nabi Musa ni kuat ni, sekali tumbuk saya dah mati. Dia tak niat pun nak bunuh, tapi dengan sekali tumbukan tu mati. Baik, itu cerita dia. Dan Allah Ta'ala menceritakan Nabi Musa dia duduk di satu tempat, nama kawasan tu ialah Madian. Selesai kat situ. Itu cerita ayat 38 hingga ayat yang ke-40. Ayat ke-41, ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-51, Allah Ta'ala nak menceritakan tentang arahan. Ni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarahkan Musa dan saudara dia. Siapa saudara dia ni? Iaitu Harun. Ingat balik kisah yang sebelum ni, Harun dilantik menjadi nabi setelah Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk diberikan kepada dia seorang pembantu. Maka Allah Ta'ala melantik Harun alaihi salam untuk memudahkan Musa alaihi salam untuk berbicara. Kerana kita tahu Nabi Musa ni agak gagap sikit ketika nak berbicara. Maka Allah Ta'ala hantar melantik Harun alaihi salam sebagai pembantu kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik, Allah Ta'ala kata, pilah jumpa Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua untuk berjumpa dengan Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ada ketika apabila orang yang melampaui batas, jangan kita tunggu dia main duduk dekat dengan kita sendiri kena pergi jumpa dia. Apabila ada sesuatu perkara yang dah sangat melampaui batas, maka perlu ditegur. Menarik pada ayat yang selepas tu, faqula lahu qawlan layyina. Maka hendaklah kamu berdua ini bercakap dengan Fir'aun dalam keadaan yang lemah lembut. 3 pandangan kat sini. Ibnu Katsir meriwayatkan 3 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan lemah lembut tu cakap dengan sopan santun. Berdasarkan dalil Al-Quran dalam surah yang lain, Allah Ta'ala kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila kamu seru ke jalan Tuhan kamu, hendaklah seru dengan jalan hikmah, berikanlah nasihat yang baik, dan sekiranya nak berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Itu yang pertama, cakap dengan lemah lembut. Menarik pada ayat ni, Fir'aun ni dah melampaui batas, Allah masih lagi memberikan rahmat untuk Musa cakap kepada Fir'aun ni dengan lemah lembut, masih lagi diberi peluang. Yang kedua, daripada riwayat daripada Ikrimah mengatakan maksud kepada layyina, lemah lembut itu ialah dengan tidak berterus terang. Maksud tidak berterus terang ni, cakap biar berlapik, cakap biar ada kiasan. Riwayat yang ketiga, riwayat susu galur sampai kepada Ibnu Abbas mengatakan maksud layyina ialah suruh
Musa dengan Harun pergi cakap dekat Firaun supaya sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan selain pada Allah. Ini adalah antara 3 pandangan berkenaan tentang makna layyina, lemah lembut tu. Baik, selesai kat situ. Bila jadi lagu tu, dapat arahan lagu tu, Nabi Musa dan Nabi Harun kata, ish, Firaun ni besar, askar dia ramai, pengikut dia ramai, dia mempunyai kekuasaan. Kami ni siapa saja, kami ni berasa nak takutlah kalau kita nak pi lagu tu saja. Tu saudara ni. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Jangan takut, pi saja. Tu Allah Ta'ala bagi satu, Allah Ta'ala memperkenalkan siapa diri dia ni. Betul. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku ni bersama kamu berdua. Asma'u wa ara, aku dengar dan aku melihat. Tuhan kata. Ini merupakan satu jaminan daripada Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun. Apabila lagu mana pun, besar mana pun ujian akan main, tak usah duk risau, aku ada. Allah. Baik. Dipendekkan lagi cerita daripada ayat yang ke-46 sampailah pada ayat 51. Ada macam-macam ujian ni. Kalau tuan-tuan buka dalam tafsir Ibn Katsir, cerita bagaimana sampai saja Musa alaihi salam depan pintu gerbang dihalang oleh pengikut-pengikut Firaun. Tak boleh masuk. Ada riwayat yang lain pula cerita sampailah Firaun ni dia ada seorang badut. Firaun ni dia ada seorang badut. Dalam tafsir Ibn Katsir dia sebut riwayat ni. Dia ada seorang badut. Badut ni dia suka buat lawak kat Firaun. Bila Firaun tengah stres, tengah berduka cita, tengah risau, tengah takut, badut ni lah yang akan buat lawak sampai Firaun rasa senang hati balik. Jadi badut ni dia tengok Musa dengan Harun alaihi wassalam, dia duk pelekeh-pelekeh daripada, bawa naik berita ni sampai kepada Firaun. Dia kata, wahai tuanku, dia buat dalam keadaan melawak lah, no? Dia kata, wahai tuanku, ada orang hak nak jumpa tuanku, kata dia ni kononnya ada Tuhan, yang hang ni bukan Tuhan dia. Sambil dia duk pelawak, sambil dia duk cucuh api. Nak bagi Firaun jadi marah. Tu cerita dia. Lalu dia buka lah pintu gerbang, masuklah Musa dan Harun untuk jumpa dengan Firaun. Dan bila saja jumpa dengan Firaun, Musa terus diberikan kekuatan oleh Allah untuk berkata-kata bahawasanya sembahlah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Kita dah tak ada Tuhan lain dah. Hang bukan Tuhan, Allah adalah Tuhan kita. Maka berlakulah beberapa dialog antara Musa dan Firaun. Antaranya ialah bila Firaun tanya, siapa Tuhan kamu? Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan tiap-tiap benda. Setiap makhluk tu dia yang cipta. Kemudian Firaun tanya lagi, kalau lagu tu macam mana umat-umat yang sebelum ni? Baik. Maksud dia kat sini, maksud dia lagu ni, kalau macam tu umat-umat sebelum ni sembah orang lain, sembah benda lain, tu bukan Tuhan mereka ke? Tuhan hang tu, Tuhan kamu tu wahai Musa, bukan Tuhan umat-umat sebelum ni juga ke? Baik. Kita kena jelas dalam perkara ini, jelaslah menunjukkan kecetekan ataupun rendahnya pemikiran orang yang nak berhujah. Orang yang apabila dia sudah melalui jalan kesesatan, apabila tidak boleh menerima kebenaran, dia akan mengeluarkan hujah-hujah yang bersifat sentimental. Saya bagi contoh. Kita kata lagu ni, minta maaf lah no, amalan hak ni amalan khurafat, amalan ni amalan syirik, amalan ni amalan yang boleh membawa kepada menduakan Allah. Kita pun buat keluar dalil-dalil sekian-sekian. Tiba-tiba orang hak kita nak tegur tu dia kata, oh maksudnya tok nenek moyang saya ni kira kafir lah no, kira depa ni masuk neraka lah no. Dia akan guna istilah sentimental macam seolah-olah, oh maksudnya hak tok saya ni pa, nenek moyang saya ni dulu kira jahat lah ni, kira hak lah ni dia yang baik, hak depa ni dulu kira confirm masuk neraka ke. Suka mengeluarkan kenyataan yang hanya bersifat sentimental, tidak melawan kepada hujah. Itu adalah antara orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada 3 perkara yang kita boleh simpulkan pada ayat ini untuk kita mengambil manfaat secara bersama. Yang pertama, Allah bersama-sama dengan orang yang beriman.
Sebab tu tuan-tuan, apabila kita berhajat kepada pertolongan daripada Allah, syarat yang pertama mestilah beriman kepada Allah, barulah pertolongan akan sampai. Bagaimana mungkin pertolongan akan sampai kalau kita bukan daripada kalangan kekasih dia, kalau kita bukan daripada kalangan yang dicintai oleh diri dia? Mustahil. Yang kedua, apabila pertolongan Allah Ta'ala sudah pun sampai kepada kita, kita tidak akan menjangka sebesar begini rupa pertolongan yang nak sampai. Musa kena hanyut ni, mak Nabi Musa tengah bersedih, lah kali kembali Musa alaihissalam kepada mak dia. Sama macam kehidupan kita, tuan-tuan. Ada satu ketika kita akan rasa hidup kita ni penuh dengan diuji dengan lepas satu-satu. Tapi yakinlah tuan-tuan, akan ada satu ketika juga kita akan sedar Allah Ta'ala akan mengangkat kesusahan kita satu demi satu. Kadang-kadang hak Tuhan nak angkat tu, kita tak sedar, dah tak ada dah. Contoh, orang yang mengalami kesakitan yang satu sakit tu yang lemah, dia lebih memahami kesakitan yang dia tanggung. Kita hak tengok ni mungkin tak rasa apa hak dia sakit, tapi akan ada satu tahap apabila manusia ni bersabar sungguh-sungguh, Allah Ta'ala akan mengangkat kesakitan yang mungkin hari ni dia tidur, dia kata esok ni aku sakit lah ni. Tiba-tiba esok tu Allah Ta'ala angkat saja macam tu kesakitan dia. Ini adalah satu al-ma'unah, pertolongan daripada Allah yang sampai satu tahap kita pun tak tahu bila dia nak bagi dan macam mana dia nak bagi. Maka sentiasalah bersangka baik dan bergantung harap kepada pertolongan Allah. Tuhan kata ni, innani, mana ni Tuhan kata, innani ma'akuma asma'u ara. Awak kita duk mengeluh kat Tuhan ni, kita duk merintih kat Tuhan ni pekak ke? Tak. Kita duk sakit ni, Tuhan ni buta ke? Dia tak nampak ke? Tak. Tuhan maha mendengar, dia maha melihat. Pertolongan pasti sampai. Bila? Wallahualam. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh dapat pada ayat surah Taha ni, ayat 38 hingga 51 ni, kebenaran keterangan daripada Allah Ta'ala perlulah bersifat dengan tegas. Qulil haqqa walau kana murran, berkatalah benar walaupun yang nak dikatakan itu pahit. Kalau benda tu benar tapi pahit, tapi mesti bertegas. Apa sahaja isu yang memperjuangkan tentang syariat Islam, tentang syiar agama, sekiranya dia sudah pun bersifat qat'i, sudah pun diputuskan oleh Allah dan Nabi, maka kita sebagai pengikut mestilah bersikap tegas walau dengan siapa pun kita berjumpa dan menghadap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya, kekuatan, kekuasaan, keagungan hanyalah milik Allah. Kita makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang diatur, dirancang, disusun atur oleh Allah. Maka mintalah pertolongan daripada Allah, daripada sekecil-kecil hingga sebesar-besar perkara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai sudah perkongsian kita pada ayat yang 38 hingga ayat 51 berkenaan tentang Nabi Musa alaihi salam. Insya-Allah pada minggu hadapan, panjang umur murah rezeki, kita akan sambung pada ayat 52 hingga ayat 64. Masih lagi cerita berkenaan tentang sesi dialog, dialog prestasi antara Musa dan Firaun, dan kisah bagaimana Nabi Musa melawan dengan ahli sihir Firaun. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan tadabbur tafsir Al-Quran ini mampu memberikan kebaikan ataupun penambahbaikan kehidupan kita dari semasa ke semasa untuk diterjemahkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir pada pagi ini. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya ada beberapa perkara yang tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakap dia, dikhawatiri banyak juga silap dia. Yang baik datang pada Allah Ta'ala, dan lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baik dan buruk ini datang pada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma arhamna
القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.